bezakan So tadi kalau boleh kita dah sama-sama tadi macam mana nak buat scoring tu, letakkan skornya. Anggaran saja tak apa sebab kita baru nak belajar. Kita jangan try to be very perfect. Betul ke ni apa dan sebagainya. Itu okey. Rasa yang begitu sebenarnya normal, sihat. Tak ada masalah sebab rasa yang itu makna skor antara setiap seorang ni dia takkan sama lah. tak sama. Tak sama. So daripada krisis tu tadi, cuba fikirkan kalau kita berada di tempat mangsa tu tadi, agaknya penat atau tidak tu bergantung pada how do you interpret the description tu tadi ataupun domain emosi tu tadi, dari segi marahnya, bencinya musuhnya, bimbangnya, berdasarkan huraian tadi yang kita tengok panduan tu tadi tips-tips tu, berdasarkan itu juga jadi letakkan skor yang bersesuaian bukan apa just nak membiasakan sebab ini sebagai simulasi ataupun latihan lah awal selepas nanti awak semua apply lah dalam setting masing-masing. Even kalau tak nak guna triage sepenuhnya selalu kita bagi pada klien sama ada pelajar ataupun cikgu kaunselor bagi pada klien, okey kalau daripada 1 saya letakkan 1 paling ringan, 10 paling berat. Itu sebenarnya reflect ini tapi lebih proper, lebih bagus kalau cikgu-cikgu boleh masukkan kalau dari segi perasaan, tanya tentang domain marah tu tadi, tanya tentang benci tu tadi tanya tentang kebimbangan tu tadi, tanya tentang rasa permusuhan dan sebagainya itu saya rasa lebih bagus begitu rather than you terus letakkan kalau stres 1 hingga 10 awak punya tahap sekarang di tahap mana. Janganlah simple itu saja. Lebih detail lah. Dan nak cari detail tu ini sebagai panduan. Kalau cikgu ada yang lain tak ada masalah. Jadi tadi letakkan berapa skornya. Berdasarkan apa yang kita telah bincang bersama tadi lah. Okey, saya masuk kepada domain yang kedua. Iaitu domain tingkah laku. Kalau on the way nak masuk tak apalah mungkin mereka nak lebih lama sikit okey. Sebab tahap kesihatan masing-masing level untuk duduk lama ni berbeza-beza. Ada orang memang tak boleh duduk lama satu-satu masa tertentu mungkin kadang nak stretch out, rasa tulang lemot sebagainya. Okey, saya faham. Keluar balik terus juga barulah mental wellness. Saya tak faham. Saya tak ada masalah, saya diri jalan ni saja, saya tak ada rasa benci. Okey. Kita tengok skala domain tingkah laku. Ini sangat penting sebab ini juga sangat orang kata menyumbang kepada level untuk membunuh, mencederakan diri atau tidak. Ini sangat penting. So bernaksir tahap kerosakan atau ketidakfungsian prestasi dalam aktiviti harian. Ini berkaitan dengan kefungsian harian kita. Bila bercakap tentang domain tingkah laku, lebih kepada kefungsian harian kita. Satu, kemudian seterusnya keberkesanan atau kesesuaian tingkah laku dalam menangani dan potensi membahayakan diri atau orang lain. So kesesuaian tingkah laku kita dalam menangani tekanan, masalah, apa juga demands dalam kehidupan seharian kita. So sesuai atau tidak cara kita, dengan kata lain cara kita menangani ataupun cara kita cope. Maksudnya katalah dalam meeting ada perbincangan dan sebagainya so masing-masing bagi pendapat dan sebagainya, awak tak setuju, macam mana nak menangani nak menyatakan ketidaksetujuan itu, disagreement itu dengan baik supaya tak menimbulkan krisis rasa marah di tempat kerja, banyak sangat kerja, balik penat balik rumah tengok rumah selera, anak bising so macam mana kita nak menangani rasa apa rasa letih melihat keadaan rumah, memikirkan keadaan kerja, bagaimana kita nak tangani di rumah. Maksudnya adakah balik rumah marah anak-anak pula tengking anak ke, marah isteri atau pasangan pula, adakah itu cara menangani yang sihat? Itu yang lihat ada masalah berlaku dalam kehidupan saya mesti ada selalunya stres-stres berlaku dalam kehidupan kita. So how do you decide? Bagaimana kita buat pilihan untuk menyelesaikan masalah selalunya mereka yang sihat dia akan deal dengan masalah, dia tak lari dengan masalah, dia akan approach masalah, dia tak avoid masalah
mungkin avoidance tu sementara, nak memikirkan jalan penyelesaian atau nak menenangkan diri dan sebagainya, dan sebagainya. Selepas tu dia akan deal with, ataupun face the problem lah. Okay. Kemudian potensi membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ini maksudnya suicide or homicide. So untuk romantika laku, antara pendekatan-pendekatan yang dicadangkan bagi Raish ni adalah mendekati secara positif. Ini adalah approach. Pendekatan mendekati. Di mana percubaan mencari penyelesaian secara overt dan covert. Apa maksud overt? Overt itu adalah terbuka, jelas, nampak. Ini tangible, non-tangible lah. Covert tu tertutup atau hidden, tak nampak. So apa contoh agaknya kalau kita nak cuba mendekati masalah tertentu tu secara terbuka. Katalah secara terbukanya kita berbincang, itu nampak very clear. Buat kumpulan kita bincang sama, okey. Kalau secara tidak terbukanya atau covertnya apa? Mungkin kita tak bersetuju, tapi kita pun balik dan tenangkan diri, kita fikirkan balik, okey, secara melalui orang kata bersendirian tersebut, kita tak bagi tahu, tetapi kita tak disagree pula kepada keputusan dalam kumpulan tersebut. Maksudnya kita tak adalah nak menimbulkan konflik, kita okeylah, bersama-sama setujulah macam tu. Kadang-kadang kita tak nyatakan pun, kita senyap tapi kita tak menimbulkan masalah di situ. Itu secara covert, indirectly. You tak nak menimbulkan krisis atau masalah lagi lah. You setuju saja. Macam yang mana dia ada meeting, saya tak datang tapi saya setuju dengan apa juga keputusan dia buat. Saya cuba macam tu. Kan tak nak menimbulkan konflik, dan you pun yalah nak susah payah dah apa. Ini secara indirect. Bagus juga. Maksudnya you participate tak? Yes, you participate. You mendekati tak? You involve tak? Yes, you involve. Tapi tak secara terang-terang you menyatakan tu. Dan tidak pula you menyatakan tak setuju. Itulah contoh secara mudah. Okey, pendekatan apa? Approach. Avoidance. Avoidance approach. Pendekatan mengelak. Ini yang paling tak sihat. Ini yang banyak menimbulkan masalah. Kalau dalam PTSD, salah satu simptom iaitu avoidance. Avoidance kita tidak mengedahkan, melarikan diri dan mengelak daripada menyelesaikan masalah tersebut. Tapi perlu diingat, ada juga untuk pendekatan menyelesaikan masalah, menangani masalah secara sementara, dia menggunakan pendekatan ini. Apa kalau you sedar ini sebagai temporary, sementara, nak melarikan diri untuk memikirkan jalan penyelesaian dan sebagainya, it's okay. Jangan lama-lama avoid. Kalau lama-lama avoid, itu yang akan menimbulkan masalah kepada anda, akan menjadi seorang yang tak bertanggungjawab, dan bila tak bertanggungjawab akan menyusahkan orang lain, keluarga ke dan sebagainya. Maksudnya ada di tempat kerja lah. Kalau kita avoid untuk berhadapan dengan masalah yang bukan saja kita create, tapi kadang-kadang tu ada disebab polisi berubah dan sebagainya lah. Kita perlu participate. Jangan mengelak, aku tak tahulah, aku tak nak ambil tahu, tak ada kena-mengena. Sekali pun tak ada kena-mengena, tapi dah kerja satu tempat kerja, kita punya opinion tu sebenarnya menyumbang juga, setuju atau tidak. Jangan mengelak lah. Ini sebenarnya memang boleh menimbulkan krisis yang lain, masalah yang lain, susahkan orang lain lagi atau menyukarkan keadaan lagi. Ini yang paling tak sihat ataupun memang orang kata menyebabkan kita jadi tidak urus, tidak produktif ataupun self-defeating, menyalahkan diri kita sendiri dan sebagainya. So yang tidak bergerak ini sebenarnya tidak produktif ni, maksudnya di sini ini selalunya kadang-kadang tu berlaku disebabkan keadaan kita yang mungkin bila lumpur ni, maksudnya kalau saya nak cakap dalam istilah kesihatan mental lah, dia ini dikatakan sebagai grave disability, ketidakfungsian yang teruk lah. So bila orang yang lumpuh ni ataupun dia katakan freeze, tekan, tak tahu nak buat apa ni, ini memang berada dalam keadaan yang sangat tenat sebenarnya. So dua ni sebenarnya sangat tak sihat. Avoidance dengan immobile. Tapi sebenarnya immobile dari segi psikologi, bukan immobile dia lumpuh tak boleh bergerak, tidak. Maksudnya di sini
kalau dia buat sesuatu pun, dia akan mengambil tindakan yang negatif. Contohnya, dia menyelesaikan masalah dia dengan apa? Mengambil bahan terlarang atau dadah dia menyelesaikan masalah dia dengan cara apa? Mendera orang lain, contohnya memarahi, mendera orang lain. Dia menyelesaikan masalah dia dengan cara apa? Melakukan tingkah-tingkah laku yang berisiko, contohnya itu nak mencederakan diri. Ini dua sihat tak sihat? Dua ni lah. Walaupun ini boleh bersifat sementara, tapi sebenarnya dua ni memang tak sihat. Ini yang sepatutnya lah. Jadi antara pencaksilan atau soalan-soalan yang kita boleh tanya untuk kita menilai fahamnya, sama ada dia di tahap tenat atau tidak tenat, dengan kata lain ini menggunakan pendekatan masalah sihat atau tidak, adalah tanya atau tengok ciri-ciri yang berikut. Adakah ciri-ciri daya tindak ataupun coping strategi dia, coping skill yang digunakan, adakah konstruktif, adakah dia terfikir ataupun mencuba ataupun merancang untuk di sini lebih pada terfikirlah maksudnya suicidal thoughts ni kan, ideation. Adakah dia ada memikirkan, are you thinking about suicide? So tanya dia. Satu yang saya nak ceritakan tentang suicide kat sini selalunya apa tu, klien ataupun bukan klien, kaunselor banyaklah yang ni saya dengar. Kaunselor di mana pun saya pergi saya ingat hari tu saya buat attachment di HBUK baru juga baru ni lepas daripada COVID-19 tu. Saya tengok kaunselor di situlah yang ada lah, yang lama lah sekarang kaunselor ni. Dia selalu jatuh pada saya, doktor, ialah pesakit dia, pesakit mental ataupun pesakit psikiatrik. Di situ kita tahulah kecenderungan untuk bunuh diri, memikirkan ataupun cuba untuk bunuh diri ni memang sangat obvious, ketara, selalunya ada. Tak kira kes apa yang saya buat kaunseling, selalunya ada. Sama ada betul atau tidak saya tak tahu, tapi selalu ada. So kaunseling di situ selalu nasihatkan, saya selalu datang, selalu cakap dengan saya, doktor, kalau nak bunuh diri ni kita jangan tanya direct. Dia kata nanti dia akan terfikir nak bunuh diri. Tapi yang saya baca literature sebenarnya, kalau kita tak sure ataupun kita ada ciri-ciri dia nak bunuh diri dengan kata-kata dia dah bosan dengan kehidupan ni, dia rasa hidup tak bermakna, tak ada sangkut care dengan dia rasa tak ada peluang, itu antara kata-kata dia lah. Dia tak ada cakap saya nak mati, tak, saya nak menamat riwayat, tak. Kalau apa yang saya baca daripada literature, especially mental health ataupun berkaitan dengan penyakit mental ni, adalah lebih baik kita bertanya secara direct sama ada dia nak bunuh diri atau tidak, sama ada dia memikirkan untuk bunuh diri. Are you thinking about suicide? Maksudnya tanya, adakah awak terfikir untuk bunuh diri? Tanya terus direct. Sebab bertanya lebih jelas ataupun mudah difahami oleh klien berbanding klien mengatakan dia rasa hidup ni tak bermakna, dia rasa sangat putus asa, dia rasa tak ada orang ambil berat tentang dia, dia rasa masalah dia tak ada dalam penyelesaian dan sebagainya. Saya punya orientasi terhadap kesihatan mental. Saya rasa semua aware kita ada program sarjana kaunseling kesihatan mental biasa dan saya sebagai ketua program saya promote juga kesihatan di mana saya sekali selalu di mana-mana mesti saya promote senyatakan okey. Jadi pendekatan kesihatan mental ni pendekatan kesejahteraan wellness ni memang kita lebih cenderung ataupun kita in favor of asking directly about suicidal thoughts ke, attempt ke, ataupun full blown suicide. Kita memang akan tanya secara direct. Tapi kalau you ada pendekatan you sendiri menyatakan jangan bertanya dan sebagainya, itu saya hormatlah, itu kalau you setuju. Tapi kalau kami pihak yang sangat-sangat orang kata apa tu, kata advocate lah untuk kesihatan mental ni, memang literature pun mendukung bahawa lebih elok kita bertanya secara jelas berbanding kita mengharapkan klien memulakan atau menyatakan keinginan dia atau memikirkan untuk membunuh diri. Okey, yang ini so apa soalan-soalan ni? Okey, nanti kita akan mungkin dan kita akan buat quick triage on suicidal atau homicidal ideation. Pengurusan diri, adakah diri dia terurus atau tidak?
interaksi sosial dengan keluarga, bagaimana socialization dia, ya? Maksudnya adakah dia lebih banyak mengasingkan diri dia, ya, ataupun dia lebih banyak bersama keluarga dan rakan-rakan. Satu lagi yang sangat penting di sini, ya, yang mungkin saya tak nyatakan awal tadi adalah dari segi tidak balas ataupun berkaitan dengan kita punya fiziologi lah. Pola makan tidur ni memang antara yang penting kita tanyalah, ya. Ini sebenarnya kalau ini berlaku sebenarnya, kalau ini ada pola makan tidur terganggu sangat, ya, dia paling dekat dengan apa? Dengan kecelakaan mental, ya, iaitu kemurungan, ya. Dan kalau bukan kemurungan, ya, untuk penyakit mental secara umumnya lah, ya, untuk semua penyakit mental secara umum, simptomnya selalu ada. Ya, kalau simptom fizikal ada sebenarnya untuk kesihatan mental ataupun, ya, pergi kepada mental disorder, bila ada simptom fizikal, keadaan klien sebenarnya serius. Ya, dia sebenarnya simptom fizikal menyebabkan kita perlu mengambil ubat ataupun jumpa doktor psikiatris ataupun doktor perubatan biasa. Kalau tak ada simptom fizikal, mungkin lebih pada neurosis, ya, cuma mengganggu je sedikit dia punya kefungsian harian dia, tak perlu nak jumpa doktor. Jumpa kaunselor ke ataupun, ya, mereka yang mahir lah, ataupun ada mereka yang nak mendengar, dah cukup. Tapi bila ada simptom fizikal yang paling basic adalah ini terganggu, sebenarnya kita yang mendengar kena take it seriously. Ingat tu, ya, ini antara simptom fizikal yang utama yang selalu ditanya, ya, selalu ditanya, nak lihat bentuk ketenatan kecelakaan mental yang dialami oleh klien kita, ya. Selain daripada macam sesak nafas ke, ya, berpeluh-peluh ke, ya, seram sejuk ke, ya, rasa sakit perut ke, otot tense ke dan sebagainya, inilah yang akan ditanya selalu, ya. Sebab dia ni across semua mental illness, ya, simptom ini. Ya, sebab itu dalam intervensi pricing tu kita tanya ni juga, pola makan tidur dia berubah atau tidak, ya. Kalau ketara sangat, selera makan dia down atau selera makan dia increase, itu juga ada perubahan yang ketara, ya. Jangan, bukan bermakna orang yang sakit ni, orang yang ada masalah ni tak selera makan, ada yang sangat selera, tetapi majoriti kebanyakannya kurang selera. Ya, itu menunjukkan majoriti kurang selera daripada selera tinggi. Ya, sama juga, majoriti kurang tidur berbanding yang sangat banyak tidur. Ya, so kalau sangat ekstrim, sangat banyak dengan, ya, sedikit tak ada langsung sampai sangat banyak, bila ekstrim macam tu, itu menyebabkan, ya, kita ni sebenarnya dianggap sebagai, ya, berlaku tingkah laku sebagai tidak normal. Okay, klien sedang berkreasi akan mengalami komponen satu daripada ciri di atas, tapi selalunya beberapa lah, ya. Especially macam ni, ya. Nampak kepala mengasingkan diri, mendiamkan diri, ya. Ini ciri-ciri dia, ya. Especially ciri ni, yang ini memang selalu jelas ada. Tak mungkin satu, selalunya lebih daripada satu, ya. Okay, tapi kalau ni berapa ada, ya? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lebih daripada separuh tu, consider it as serious. Maksudnya tahap pricing dia tenang. Ya, kalau selalu ni begitulah, kalau kita ada beberapa simptom lebih separuh dia memang serius. Kurang separuh tu mungkin sederhana. Kalau satu tu mungkin mild, ya. Lebih kurang lah, ya, kekiraan kita. Sebab kalau kita tengok kontinum ketenatan, kita ada apa? Kita ada low ataupun dia ada langsung normal lah, ya. Kita ada normal, kemudian kita ada mild, kan, ya? Kita ada mild ringan, kan, di kontinum ketenatan tau. Kemudian kita ada apa? Moderate atau average, ya. Kemudian kita ada less severe, kemudian kita ada severe. Berapa? 5 kan tadi? 5. Sebab itu saya kata kalau lebih dari separuh tu tenat, ya, tenat lah, ya. Banyak ada simptom di situ. Bukan lebih separuh, average tengah-tengah, no, ya. Maksudnya tenat lah kat situ. Kalau kita merujuk pada kontinum kesihatan mental, ya, itu dinyatakan dalam DSM-5, ya. Familiar kan DSM-5 kan, ya? Sekarang dalam DSM-5 tax division, ya? Tapi saya masih guna DSM-5 lagi, ya? Boleh masih boleh. Okey, percubaan menangani. Okey, antara soalan yang kita boleh tanya, percubaan dia untuk menangani masalah di sekarang ni,
ya, selalu kita akan tanya sebelum ini ya, macam bagaimana anda mengatasinya. Ya, kalau ini pernah berlaku sebelum ini, bagaimana anda mengatasi. Selalu kita tanya macam tu. Ya. Maksudnya dia punya coping skill ya sebelum ini. So adakah klien telah berusaha melakukan sesuatu menyelesaikan masalah menangani krisis ya? Itu selalu tanya ya. Sebelum ni macam mana, how do you cope before this? Kan ya? Sama lah ni, soalan yang sama ya. So konstruktif ke destruktif? Ya, sudah tentu dia kata sebelum ni saya ya memang ada dah berbincang. Ya, tapi ingat tadi saya nyata awal krisis ni berlaku bila semua cara menangani yang ada pada kita atau sumber yang ada pada kita ya, beyond kan ya, our capacity, melebihi. Maksudnya masalah tu lagi besar. Ya, sumber yang ada pada kita tak cukup untuk menangani. Inilah dia maksudnya di sini ya. Memang macam tu dia punya Dia timing. timing kan? Timing tu dia Tak setting. tak apa ya. Nampak sangat argument. Nampak sangat Kerajaannya. orang kerajaan. Harta kerajaan. Noraini. Betul lah tu, betul. Dia mesti kita nak betul. Aku belajar ada masa dia suka diri saya, dia main-main. Tapi ada masa ada peluang saya kena dengan dia balik. Alamak. Belajar sebab biasa, kadang sudah lama tak mengajar ijazah sarjana muda sebab banyak fokus pada sarjana KMK tu, kesihatan mental. Belajar sarjana muda ni memang ya bagi saya masih ialah ya, masih muda lagi ya. Kekanak-kanakan ataupun macam remaja. Yang saya buat silap sikit, saya tersasul sikit, mereka ketawa terbahak-bahak. So saya kata, siap awak ya, awak ada ya, presentation, awak silap sikit ya, saya semua ketawa dengan saya. Oh semua senyap. Macam gitu ya, pensyarah silap sikit dia akan ketawa lah ya. Tak ada apalah. Ya, itu tak boleh serius sangat ya. Okey, bagaimana klien tulus atau tidak dalam menjawab menangani krisis ya. Ini sebenarnya okey, reflect apa ni? Siapa tahu? Siapa boleh teka? Semua soalan-soalan ni reflect apa? Of course lah domain kita laku. Sebenarnya ada dalam apa assessment? Assessment apa yang ada bertanya kebanyakan soalan ni tentang konstruktif atau destruktif, pola makan tidur, pengurusan diri. Agaknya apa? Cuba teka. Apa assessment? Apa assessment apa? Selalu kita guna ya masa sebelum kita jalankan sesi, kita akan buat interview kan? Temu buat awal kan, temu buat pengambilan kan, selalu kita guna apa dalam temu buat pengambilan? Memang wajib apa dia kita kena ada apa? Das je, das bahagiannya. Kita ada bio feedback form satu, bio feedback form kan ya? Bio psychosocial punya tu lah ya? Bio psychosocial feedback form tu. Kemudian kita ada apa lagi? Tak guna. Tak guna. Sekarang pakai semua mana pula? Pakai interview. You kena buat interview ataupun pre-session. Kita panggil pre-session atau session. Ini KPD tak didedahkan itu. Tak ada. Dah saja. MSE tadi tu, mana yang sebelum tu, reflect MSE lah. Itulah tu. Itu mental state examination. MSE tu. So kita guna biopsychosocial feedback form, kita guna MSE. Kalau nak guna DAS lah, tapi sekarang pakai GAD and PHQ. Kan? Kemudian apa lagi? Nak guna WULI pun boleh. Lebih kurang 5 atau 4 ya, assessment kita guna masa interview. Saringan penilaian kompetensi itu wajib untuk interview you. Semua assessment you guna. Kalau you tak nak guna DAS tadi, nak guna DAS boleh. Walaupun saya kata DAS sudah agak obsolete lah ya, dah agak outdated. Sekarang ni JD dan PHQ ya. JD 9, PHQ 9, JD 7. Ya. So dia guna itu sekarang. Ya. So you kena check on that lah. Itu wajib.
Selepas tu barulah you masuk kepada kalau you nak masa tu you nak buat, nak bina rapport dan sebagainya, it's okay. Selepas tu baru you masuk penstrukturan tu yang you belajar selama ni kan. Tapi sebelum tu kan ada intake tu, termasuk inform consent pun you bagi masa tu. Ingat tak? Rasanya ingat. Sama kaunseling kesihatan mental klinikal kita buat begitu. Sama juga dengan kaunseling yang konvensional. Tak ada beza. Sama, cuma mungkin assessmentnya kita ambil yang recent assessment lah. Just pun saya tengok. Tu wajib lah kalau dalam kaunseling kesihatan mental. Wajib kemudian bila dah masuk sesi yang pertama bina report tu biasa. Bina report tu semua kan. Kemudian masuk kepada meneroka masalah tu. Ataupun define problem statement lah. Kemudian setting goal dan sebagainya. Kan? Sebenarnya awal-awal sesi kaunseling kita dah ada assessment. Sama juga dah intervensi krisis. So cikgu kena teruskan itu amalan untuk menaksir tu kena teruskan. Otherwise kita punya counseling session tak nampak apa? Tak nampak sistematik, tak nampak scientific. Macam mana kita nak compare dengan psikoterapi ke, psikologis ke? Sebab dapatan kita melalui sesi sangat subjektif. Boleh dipersoalkan dari segi validitinya. Tapi bila ada assessment, kita boleh duduk sama rendah, berdiri sama tegak dengan profesional daripada clinical setting. Itu bezanya kaunseling kesihatan mental klinikal. Kita agak banyak, agak padat dengan assessment. Dan mereka juga argue assessment sangat penting nanti nak tentukan bila dah dapat bila kita dah explore apa masalahnya, simptom-simptom dan sebagainya, nak buat diagnosis tu nanti. Bila dah diagnosis nanti, barulah kita boleh tentukan apa rawatan yang sesuai. Kita nak buat treatment plan. And then samalah seperti kaunseling biasa tu. Cuma beza kita sangat tekankan assessment. Sudah tentu kontennya situ banyak kepada klinikal lah. Dalam kaunseling kesihatan mental klinikal. In fact kita ada 4 pengkhususan. Tapi 2 tu saya sendiri tambah. Masa tambah maksudnya sebab sebagai ketua program kita boleh sejar mana khusus kita nak. Yang sesuai dengan trend terkini di Malaysia dan sesuai dengan diagnosis. So kita ada 4 pengkhususan kita. Diagnosis klinikal dan juga diagnosis klinikal dan plan rawatan. Itu satu khusus. Kemudian kita ada counseling crisis trauma bencana, khusus kedua. Kemudian kita ada counseling kesihatan mental dalam komuniti, khusus ketiga. Dan satu lagi, counseling ketagihan dan psikofarmakologi. Ini 4 khusus kita yang sekarang tengah on lah. Kita dah masuk 2 tahun lebih, kita dah ada pelajar yang bergraduat dah. Dah ada, first batch dah bergraduat. Kalau you tengok dia punya degree itu, CJ dia tu, counseling dalam kurungan kesihatan mental klinikal. Yes, tapi lesen counseling yang biasa sama je, lesen kita sama je. Tapi dia punya set berbeza. Dan bulan 5 ni penilai akan datang ke UPSI lah untuk MQA. Akreditasi MQA. MQA akan datang. Lepas ni boleh buat ni doktor, pensijilan khusus pendek untuk tak boleh? Tak pernah kan? Dulu yang siapa attend 2018 tu yang dapat sijil tu kan masa tu kan lembaga benarkan kemudian program tu meletup ramai mohon lah saya tahulah saya ni program tu meletup sijil tu ada yang mungkin ada yang simpan lagi kan sijil tu persijilan tu meletup dan sebagainya tak dipanggil kalau kita tak dipanggil lembaga tak kacau pun tak ada masalah pun kemudian cuma saya dengar-dengar dia kata perkataan persijilan tak dibenarkan. Kalau you nak buat juga persijilan, you buatlah program persijilan. Tapi sijil tu kena keluar bengkel. Bengkel apa? Saya pun gunakan sekarang, sampai sekarang bengkel kompetensi kaunseling kesihatan mental klinikal. Saya tak boleh buat persijilan kaunseling kesihatan mental, tak boleh. Lembaga sangat strict. Persijilan tu dia kata you kena memenuhi 40-60 kredit. Saya kata kita ada 40 kredit masa tu. Kita buat 4 hari ke 5 hari. Siapa yang first, second batch yang ikut kan? Tapi masa tu tak adalah dia kata ini disqualified, tak. Masa tu benda ni tak dibincangkan. Sekarang mereka tetapkan boleh buat tapi tulis bengkel, tak boleh tulis persijilan. Sekarang masih on. In fact saya bulan 7 ni dengan KKM. Tapi tak buat bulan 7 ni 4 hari 4 hari 3 malam betul.
diceras, dah ada tempat dah. Ada buat. So dia orang nak doktor persijilan ya, saya kata ya persijilan macam biasa sebab dia dah buat lazia dengan KDN, KKM Merge. Saya kata macam biasa ya, bukan persijilan tu saya cakap persijilan tapi dalam CJ tu bengkel. Ya doktor boleh. Okey. On. Kalau you tak nak terima saya pun tak boleh buat, saya tak berani nak langgar peraturan-peraturan, nanti saya dipanggil kan. Ya. So saya kena jaga. Okey. So dalam domain tingkat laku juga yang sangat diakses adalah inilah suicidal ni lah. So kena, kaunselor mesti bertanya kepada klien jika mensyaki klien mempunyai idea atau percubaan untuk bunuh diri. Kena tanya. Jika ragu-ragu tidak pasti, maksudnya kalau tak pastilah klien tak menyatakan secara terus terang, kaunselor perlu bertanya. Ini betul. Saya pun selalu nyatakan pada pelajar, pada peserta, selalu rasa ragu-ragu, was-was. Mana yang betul? Literature menunjukkan kena bertanya terus. Literature menunjukkan, so kajian-kajian lepas menunjuk, menyokong itu berbanding tidak bertanya. Kalau ada, cuba cari dan bagi tahu saya. Jadi ada. Tapi so far saya tak jumpa lagi. So, kaunselor mesti segerakan pentaksiran. Maksudnya kalau dia kata indirect, ya saya ada terfikir. Saya selalu berfikir untuk bunuh diri walaupun saya tak pernah mencuba untuk membunuh diri. So bila dia ada niat nak bunuh diri tu, soalan yang seterusnya, berapa kerap dia terfikir? Bila masa terfikir tu apa yang berlaku? Berapa kerap? Kan? Satu lagi yang sangat penting, dia tanya apa? Itu sangat penting bila dah ada idea ni, iaitu perancangan. Dia punya means tu kan, macam mana nak bunuh dia. Macam mana nak bunuh diri. Ya, perancangan dia maksudnya saya sebenarnya di rumah saya tu dah ada kalau saya masuk depan ni tu dah ada untuk ubat-ubat, saya dah bersedia dah. Bukan bersedia, saya dah terfikir bila apa-apa berlaku, saya tak dapat nak mengawal emosi saya, rasa sangat overwhelmed, tak ada siapa boleh bantu masa tu, tak ada orang untuk saya bercerita. Saya rasa itu dia cara yang terbaik untuk saya tamatkan hidup saya. Saya boleh makan pil tidur pada bila-bila masa sebab saya ada banyak supply of pil tidur ke apa, racun ke apa. Kalau dia cerita dia punya miss dengan jelas di mana, bila boleh dapat, sekarang pun ada dalam poket saya. Saya kata, itu maksudnya kita kena very serious. Walaupun dia kata, alah doktor dia selalu cakap macam tu, dia nak ambil perhatian tu, tak apalah, biarlah dia nak ambil perhatian, tak rugi kalau kita attend, lebih rugi kalau kita tak bantu. Ramai yang kata macam tu. Selalu cakap macam tu. Tak kisah dia dengar, it's up to you. You fikir sendiri lah Tapi nasihat saya, bila ada klien menyatakan dia nak bunuh diri, take it seriously. Jangan anggap itu sebagai dia nak perhatian. Okey, yang ini kalau kita tengok nanti dalam skala, bila dia kata nak bunuh diri, straight away dia letak 10. Senang je. Tak payahlah nak tengok dia 10 turun ke 1 macam tadi, no, tak perlu baca macam tu. Bila dia dah nyatakan straight direct, kita tanya pun dia bagi memang dia punya maze tu, dia punya perancangan very detail, very clear. Dia dah tulis apa semua dia boleh bacakan atau dia boleh nyatakan secara verbal. Terus letak 10, senang je. Tak payah nak fikir letak ni 8 ke 5, letak. Itu already tenat. Ataupun sini severe impairment atau extremely lethal. Lethal ni maksudnya bahaya. Lethality ni bahayalah. Jika klien tiada masa spesifik untuk perancangan bunuh diri, pentaksiran diletakkan pada skala yang okey, kira lah. Mungkin bukan 10. Kalau dia kata memang dia tak ada masa spesifik, dia pun tak tahu, dia cuma hanya memikirkan saja, dia tak terfikir pula nak perlu ada apa-apa perancangan ke, dia tu pun tak tahu. Kalau dia cakap macam tu, mungkin bukan 10 tapi tengoklah bawah sikit lah, mungkin sederhana ke, tetapi tidak rendah. Bila dia cakap ada terfikir tu, consider as sederhana ke atas. Bila dia cakap clearly, yes saya dah bersedia untuk ni 10, macam tu je. Prof, jadi kalau kita bersemuka berdepan, more easier. They call, you know, I want to bring racun. I want to die. My life, dia kata tak bermakna. Ini besar. Betul? Dia agak difficult. Susah, betul. Sebab ini dia buat face to face. Yang saya cerita ni semua face to face. Sebab saya mengalami. Tapi yang ramai yang online. Yang online. Sedangkan saya tak kenal pun orang tu. Tapi dia call saya, dia cakap saya dia nak minum racun, dia memang nak bunuh diri.
Saya boleh tengah bina. Ya. Tapi saya walaupun saya Apa tak you buat bina, sebenarnya bila macam yang klien Prof macam cakap tu? tadi lah. Bila dia kata dia nak suicide, tak kisahlah siapa pun. Memang agak kesukaran lah. Betul, kalau online dia cakap macam tu, macam mana you nak buat? Dia cakap clearly, dia cakap. Yes, betul. I'm thinking about suicide. I'm going to jump after this. Katalah macam tu. I'm going to kill myself. Saya belum ada masa tu sebab tak sangka. Siapa ada pengalaman? Kan? Siapa kita tak kat Dia telefon? nak mati, dia tak bermasa. Jangka akan dapat kes. Betul. Okay. Kalau dia call macam tu macam mana? Dia call you, beritahu macam tu, apa you nak buat? Betul ni, soalan bagus. Senario perkongsian yang bagus. Allah. Okey lah tu. Okey, saya nak balik pada soalan Dr. Izzah tadi ataupun sharing Dr. Izzah tadi. Apa you buat bila dia cakap terus terang dia kata mati kampung. Kamu diri. I'm going to kill myself. Doktor, kalau minta dia bertenang dulu, praktikal tak doktor? Yes. Ya? Memang okey. Mau bertenang dahulu. Cuba ceritakan. Kita kenapa kita nak buat apa tu? Kita nak idea kan? Dia nak check lah semua details tu. Sebab apa? Dia sebenarnya make an effort to call. Orang nak bunuh diri ni sebenarnya kita takut. Dia straight away bunuh diri. Itu kita takut. Dia tak call apa pun. Tapi dia make an effort to call. Dia maksudnya dia someone tu listen, need attention. Itu sebenarnya dia dah tahu. Itu dia maknanya Keyword dia. bila dia make an effort to call tu maksudnya apa? Dia nak orang mati dia maksudnya dia buang lagi untuk orang bantu dia nak tengok. Prof, pandang dengar dan melayan memang sangat penting. Saya rasa memang mencabar saya. Memang mencabar. Kemahiran. Betul, apa pun saya pernah dapat klien yang dia tengah drive. Saya boleh cover dia tengah drive. Doktor dia tahu lah saya. Oh, punya klien Prof Aziz dia bagi pada saya. Dia pukul saya. Nanti dia ada saya kat sini. Lepas tu dia ni bipolar lah daripada saya kata sis saya bagi dia sis Aziz sini bagi klien juga. Dia kata bukan dia counselor dekat tempat yang apa semua. Alah dia kata dia bagi saya pun sampai dia tak panggil doktor apa semua macam tu. Yalah sampai dia kata tak tahu lah ni bipolar lah dia kata macam tu. Yalah dia call I tadi tengah drive dia kata. Dia tengah drive dia call saya doktor. Nasib masa tu saya bawa habis kelas saya tengah duduk baru nak tanya apa. Tiba call. Saya tak tahu kenapa masa tu saya nak jawab call dia. Nombor dia memang saya tak kenal tapi saya tak tahu saya nak jawab call dia saya rasa. Tapi penat dia. Betul ni kita kata. Doktor, saya tengah jalan laju ni dia kata memang dengar bunyi besok banyak saya dengar dulu lah. Betul-betul dia tengah jalan. Betul-betul. Saya tengah jalan laju ni saya nak bunuh diri saya. Saya tak kira dia kata. Dia kata saya memang tak percaya semua lelaki. Rupanya dia tengah drive tu, dia nampak tunang dia ni pula gaji bos. So nak tunang ni kat dia perkahwinan seterusnya lah. So dia nampak tunang dia tengah makan dengan orang lain. Dia lalu pas by jalan tu, dia nampak. So terus dia tu kan. Ha? Dia nampak tengah makan je tapi dia tengah drive tapi dia terus je lah. Dia dah nampak tu dia drive lagi laju sekali. Dia kata dia nak bunuh diri. Saya nak drive laju ni, saya nak langgar tak kira. Tak langgar. Saya pun masih dalam keadaan baru dah tu kan, baru nak rehat masa tu. Tapi saya straight away boleh tahu. Dah tahu macam tu, kenapa tak langgar? Dia dah lah hati saya. Kalau aku buat tu, siapa je ni kan? Tiba-tiba ada macam ni kan? Itu satu yang saya pegang lah. Tapi saya sangat berhati-hati sebab saya tak nak disebabkan saya tu. Saya kata, okey, awak tengah drive je. Saya kata, okey, awak drive slowly, awak bertenang, awak panggil, berhenti di tempat yang selamat. Drive slowly ya, slowly. Tak bunuh diri doktor, saya kata, saya nak bunuh diri. Saya kata, jangan macam tu. Awak drive slow dulu, nanti kita bersembang, kita bercakap. Slow dulu, masa kita tenangkan dia dulu. Kan? Kalau dia tak drive tadi, tenangkan dulu. Saya nak dengar cerita awak. Nanti awak sampai dah. Dia akan itulah, selalunya yang untuk call kita. Dia boleh attend kita, dia akan jawab panggilan kita dan dia akan share kita. Biasalah saya dah dapat macam tu. Sebab saya fikir, kenapa dia call kita? Kan? Kalau dia nak bunuh diri betul, dia tak akan kongsi siapa pun. Dia bagi kuat je. Sebelum akhir call tu, saya provoke dia sikit lah. Bila dia dah bertenang macam doktor baik cakap dan bagi dia bertenang dan dia bertenang dan kalau memang racun tu boleh terus mati. Oh, dah provoke dia, boleh confront dia. Kalau misalnya tak mati, tapi semua organ habis, terlantar, dia rasa macam mana? Selesai ke masalah kan? Selesai. Tak respon dia. Boleh?
Sebab Okran ni bahaya sikit. Okran ni tak diri lagi dia dekat dalam kan. Tapi dalam keadaan yang sangat menunjuk. Dia jelek akal. Saya sedia berada di sini. Ya, insya-Allah saya cuba balik. Ya, tapi satu jangan masuk pada tak baik. Kata nyawa kita nak bahasa dosa bunuh diri. No, jangan cakap macam tu. Prof, satu lagi perkataan Cium bau syurga jangan cakap. Sabar dan sebagainya janganlah. Just katakan saya di sini untuk mengenal. Ya, saya dah cerita. Tapi the first thing is that cari tempat selamat parking kalau yang private. Kalau yang online, okey, awak berada di tempat selamat ke? Awak berada di mana? Tanya. Saya dalam rumah. Okey, dalam rumah awak tu ada siapa lagi? Tanyalah dalam rumah. Oh, saya dalam bilik. Oh, dalam bilik awak. Kalau dia duduk di dalam rumah, cuba pergi tempat yang tenang dalam rumah awak tu. Bilik ke? Ada bilik. Okey, di bilik awak. Okey, di bilik awak ni nak distract dia tau. Nak distract dia. Dalam bilik awak ni ada siapa lagi? Okey, awak duduk di mana? Saya duduk di kursi. Okey, kursi. Okey, semua distract je. Saya selalu guna grounding teknik. Ya, awal-awal tu supaya ataupun tarik nafas. Ya, kadang-kadang saya pun tengah sesi saya pun macam tak mindful sangat tak. Dan saya ingat saya akan buat yang baik. Yang tak tapi tak terbaik sekali pun saya akan bawa dia ke arah yang tenang dan selamat. Lalu dia akan sampai ada apa lagi sebelum disekat bilik. Kenapa? Saya takut dalam bilik tu ada pisau lah, ada apa lah, buat lah, ada tumpul lah, apa dan sebagainya. Itu saya tanya dalam bilik tu ada apa lagi? Ada siapa? Cuba describe. Itu grounding juga tu. Describe dia punya Pemikiran dia. Pemikiran tu. Betul. Ingat semua kalau secara online, secara driving, whatever it is, tenangkan dia, bawa ke tempat selamat. Macam tadi, sexual harassment tu tadi kan, dia sindir-sindir kita lah, dia tepuk tubuh kita, kita kata jangan, dia tepuk lagi, jangan lagi kuat dia tepuk. Tenangkan diri awak dulu, sebab kalau awak tak tenang, awak secara hilang tanpa disedari, unconsciously you akan tepis dia pula, dan itu membahaya. Takut dia agresif, dia akan balas. Selalu lelaki dia akan jadi agresif kalau di reject begitu. Reject lah tu. Rejection ni lelaki susah nak terima. Dan selalu pelaku ni, sorry to say lah, walaupun ada harasser ni memang ada di kalangan perempuan daripada lelaki. Tapi banyak kes literature benda tu memang lelaki banyak menjadi perpetrator yang akan berlaku. Lelaki pun ada. Lelaki pun sama proses dia. Kalau berlaku pada lelaki, buat report. Buat report seperti biasa. Buat report kepada majikan. Satu majikan dia supervisor tu tak pasti. Bila dah buat report baru mereka akan biasa. Bila ada siasatan baru boleh difilekan. SSTP. Bila dah difilekan barulah boleh di betul lah ada maklumat yang detail. Pelaku tu akan dia jaga ataupun dihukum. Yang setimpal lah selalunya dia akan bayar ganti rugi dan sebagainya lah. Dia boleh dapat ganti rugi sekarang kan, buka tapi sekarang so you ada channel yang tertentu untuk fight for your right lah. Okay, itu jadi dari segi scoring macam tu kalau tidak sederhana dan sebagainya lah. Okay, fungsi harian apa yang nak diperhatikan? Rutin harian, hubungan sosial dan sebagainya, pola makan tidur, ini details of point tadi. Okay, penetapan rating sama macam tadi. Cuma kalau betul-betul tidak bunuh diri, taruh 10. Kalau tidak tapi ada pemikiran atau thoughts about suicide tu, letaklah lebih bawah lah ataupun sederhana. Okay. Okay. Satu lagi, bila letak 10, sebenarnya kita perlu rujuk dia kepada psychiatrist, rujuk kepada pakar. Jangan berhenti di situ saja. Macam selalu pelajar ataupun peserta tanya saya, Doktor, dia nak bunuh diri. Dah cakap apa pun dia nak bunuh diri. Betul? Dia cakap apa bunuh diri sampai dia keluar daripada bilik kaunseling kita, dia nak start kereta, dia kata saya nak bunuh diri. Itu je dia cakap, saya nak bunuh diri. Kita kata sabar dulu, kita cerita, bukan sabar sabar tu. Maksudnya kita cerita dahulu, awak share dahulu, saya di sini boleh membantu awak. So kalau dia keluar daripada bilik kita, dia nak naik kereta nak bunuh diri, dia keluar dengan perkataan bunuh diri, apa kita nak buat? Kita ikut dia ke? Kita tahan dia, apa kita nak buat? Ada kes berlaku macam ni. Dia memang besar dan dia memang cakap, dia tak cakap saya. Saya rasa saya memang
bagi dia. Saya nak bagi dia. Dan keluar dengan emosi yang marah macam tu. Kita biarkan dia ke apa? Ajak borak. Ajak Call ambulance. Ha? Kita akan ikut sama dia juga sampai keluar ke kereta. Sambil distract dia. Dan katalah kita dah ada apa save button, you nak push ke apa, tak kisahlah. Kalau you dah ada kerani ke apa sampai bekerja, kalau dia overseas, call 911. So kita di sini apa? Kita call siapa? Kita boleh call waris dia. Tak perlu polis lagi. Call waris untuk standby. Dan kita, kalau dia benarkan kita ikut dia, kita boleh ikut dia. Saya akan berada dengan awak sebab awak mengatakan awak nak menceritakan diri awak. Saya akan terus berada dengan awak sebab saya nak bantu awak. Dia kata tak perlu doktor atau encik tak perlu ikut saya, jangan ikut saya, dia kata. Kita kena ikut dan pastikan dia betul selamat, sehinggalah nanti waris dia datang ataupun you nak call apa specialist, dia ada secretary, doktor dan sebagainya, mesti ada pakar yang datang, barulah kita beransur ataupun you nak menarik diri dan sebagainya, melepaskan. Jangan biarkan dia naik kereta seorang. Begitu. Tapi pada masa tu kena cepatlah call sana sini dan sebagainya. Memang you, of course you kena break the confidentiality. Janganlah tu lagi kan, ikut tanpa break, maksudnya tanpa beritahu orang, tak boleh. You kena beritahu waris lah. Ataupun kalau ada doktor, secretary, doktor lah. Kalau you nak call polis ke bomba dan sebagainya, itu selalunya bila dia dah, kalau dia dah ada dia punya apa benda yang dia pegang membahayakan tu lah. Itu memang kena cepat. Polis, bomba dan sebagainya. Jangan biarkan dia seorang maksudnya di sini. Jangan biar dia keluar seorang macam tu. Kita kena ikut sampai mana. Sampai ke kereta pun tak apa. Tapi cuba semasa di kereta tu kalau parking, cuba delay dia. Jangan sampai dia start kereta. Sebab kita cannot afford nak follow dia by car tu kan, nak drive sekali. Lalu dia tak sampai. So far di Malaysia saya tak dengar cerita macam tu. Tapi di overseas banyak begitu. Dan itu yang mereka lakukan. Dia orang attach dengan certain organisasi kan. So dia macam dia kata dia push the save button. Maksudnya dia push tu, dia signal pada kerani dia. Dia dah macam tu, sistem dia macam tu. Dia ada alert button. So saya fikir kalau di Malaysia kita tak adalah alert button, tapi kita boleh ada cara lain. Maksudnya kita call someone yang boleh selamatkan dia. Jangan tinggalkan dia driving macam dalam keadaan begitu. Sampai macam tu lah. Siapa ada pengalaman macam tu? Siapa ada? Mungkin boleh share? Saya so far tak adalah sampai ke tahap tu. Kita Ya. ada pengalaman. Ini untuk kes macam ni. Biasanya kalau saya bagi situasi betul lah, pertama kita boleh maklumkan kepada waris. Ya. Di dalam macam tu. Jadi Melaka minggu lepas memang ada kes cikgu yang ada cubaan nak bunuh diri. Tapi dalam situasi macam ni biasanya kita perlu kontak terus kepada 999. Okey. Mereka akan linkkan ke hospital dan ambulans secretary yang akan ambil dan terus wadet ke. Okey. Betul lah tu. So terus boleh call 999 Wadet dan cikgu tu dan pun juga dah waris. cikgu dah ada ubat, masih belum keluar lagi. Okey. Memang betul. So begitu. Saya tak pernah kill cross yang begini. Jadi yang cikgu kata tadi tu call polis, betul. 911 as same, waris kena mention, kena call. Dua tu sangat penting. So kalau ada lah bagus juga Saya so far tak pernah berhadapan kes yang begitu orang kata terdesak untuk bunuh diri. Desperate nak bunuh diri. Ini betul-betul. So kalau tak ada waris, yes. Sebab itu ada 999 Kalau di sana 911 memang. In fact di sana yang macam rehab center dia ke atau hospital dan sebagainya, memang mereka ada button tu yang boleh straight away connect semua. Tu dia punya sistem canggih lah. Okay. Bagus kan Cik? Apa tadi atas sharing tu? Okay, Cik? Rahim. Okey, ni sekarang kalau aku macam biasa sama bacaannya. Cuma deskripsinya berbeza lah. Ini awak baca lah semua Okey, skala domain kognitif pun sama. Kognitif ni pun sama sebab daripada pemikiran ni lah timbul rasa-rasa nak menamatkan riwayat atau nak mencuri atau orang lain. Sebab itu saya kata efektif, kognitif, behavior ni semua interrelated, saling berkait.
Ya, satu rosak dia akan menjejaskan yang kedua. Kalau dua rosak, ya, yang ketiga akan terjejas. Kalau tiga lagi teruk. Ya, maksudnya lagi boleh collapse lah. Ya, boleh tumpuk. Ya. So, skala domain kognitif ni untuk kita assess apa? Ya, so di sini nak taksir kebolehan untuk fokus atau tidak. Ya, boleh tumpu perhatian atau tidak. Ya, sebab mereka dalam keadaan krisis boleh tak tumpu perhatian? Tak boleh. Ya, sebab dia sangat obses dengan krisis tersebut. Ya, jangan kata krisis yang tenat lah. Macam biasalah kita ada masalah sikit di tempat kerja. Ya, dia akan memikirkan masalah tersebut kan. Ya, macam semalam saya datang sini. Ya, memang bila sepanjang hari lah. Satu dia lah, contoh ni saya nak update balik. Ya, lagi satu di sekarang di UPSI tengah marking semalam betting. Pelajar KKMK ada 2 orang yang gagal. Ketua program ni tak ada, tapi sebenarnya bila gagal, penyelaras benda tu kena take over lah. Penyelaras yang kena add result dan sebagainya. So saya nak clearkan benda-benda tu semua. Sangat-sangat terganggu, saya tak boleh fokus untuk kesini dan prepare untuk hari ni slot saya dan sebagainya. Sebab ada nota-nota yang saya perlu update dan sebagainya ikut kesesuaian program. Ya, itu satu. Ya, kemudian biasalah ya, anak rumah dan sebagainya sekarang tengah bercuti, faham je lah ya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian NCSM ni adalah MOU, dia ada MOU dengan UPSI ya, di bawah KKMK, saya yang ni ya, NCSM message panjang dia bawa banyak event ya, ataupun banyak inilah ya, situasi-situasi yang sangat meningkatkan, sangat stressful ya, tak boleh fokus ya, kepada fokus apa? Fokus untuk program. Ya, so you just imagine krisis yang saya rasa taklah berat sangat. Itu pun saya dah apa? Ya, dah obses dengan semua ni. Just bayangkan ya, sahaja dalam kehidupan kita kan, you all semua berada di sini, tinggalkan kerja di minat senang. Oh, saya sangat ya. Macam-macam kan ya? Macam ya, slot saya sekarang 2:30 ada online meeting, sebab itu saya minta kepada donasi yang saya masuk. Maksud saya nak tunjuk sini dalam sehari kehidupan kita ada pelbagai event dan akan memberikan pelbagai apa? Pelbagai kesan. Respon, reaction kita terhadap event tersebut. Respon tu melibatkan di sini lah. Ya, saya faham semua tuan-tuan dan perempuan sendiri meninggalkan kerja, rumah dan sebagainya itu sangat banyak tu. Ya, tanggungjawab walaupun sehari pun kita tak selalu tinggalkan kan. Saya faham sangat. Ya. Saya pun selalu berada dalam keadaan itu. So, dia menaksir kita punya fokus atau tumpuan, menaksir macam mana kita menyelesaikan masalah. Ya. Macam tadi dia tanya, macam mana kita cope kan dengan masalah, ya. Macam mana apa strategi kita gunakan untuk kita menyelesaikan krisis kalau domain kita laku. Di sini, ada maksudnya apa strategi yang sama, tapi bagaimana kita nak memikir penyelesaian masalah yang sihat, yang berkesan pada sini. Kita memikirkan. Untuk kita membuat keputusan, untuk kita mengawal pemikiran intrusif. Pemikiran intrusif ni maksudnya pemikiran yang intrus ni kan berganggu kan. Ya, pemikiran senang cerita pemikiran yang jahat lah saya selalu panggil. Intrusive thoughts ni ya, pemikiran yang jahat. Ya, dia salah satu tanda atau simptom PTSD. Di mana ya, bila kita mengalami peristiwa traumatik, kita selalu tak terfikir, teringat bila ada triggering objek atau event. Yes. Ya. So, kenapa kita mengalami flashback tu? Sebab pemikiran intrusif di dalam kita. Dia masuk campur-campur kita baik dia. Kemudian apa? Kesepadangan persepsi dengan realiti. Maksudnya matching of your perception with reality. Maksudnya persepsi you dengan realiti ni selalunya agak deviate bagi mereka yang dalam keadaan krisis dia menyeleweng. Ya, dengan kata lain dia selalu orang kata bersangka tak baik lah, bersangka negatif, bersangka buruk. Terutamanya bila dia dalam keadaan bermasalah. Ya, persepsi kita selalu tak sepadan dengan realiti. Ya, cuba bagi contoh apa dia? Apa contoh? Apa yang kita fikirkan tu sebenarnya tak sama seperti apa yang sepatutnya. Contoh? Semua dah kebenaran semestinya. Kita rasa syarat. Mengantuk. Rasa syarat dah sebenarnya. Jadi informatif. Tutup sila tutup aircon.
Apa ni? Apa? Dia tanya apa ni? Dia tanya apa yang kita fikir, tapi sebenarnya bukan macam tu. Ataupun negative perception. Ini yang berlaku pada orang dalam keadaan krisis. Pemikirannya memikirkan apa? Ya? Pemikirannya distorted, ya? Ataupun dia akan memikirkan negatif ataupun catastrophic thinking. Tak rasional. Yang tak rasional tu apa dia? Tak ngerti, tak rasional. Sebab dia bisik pun dia tengok. Kan, ya? Pilih sistem ni. Okay. Kemudian apa lagi? Tahap kekeliruan. Ya? Maksudnya kita dalam keadaan confused. Okey, ini sebenarnya kita taksirkan kita dalam 3 keadaan ini. Maksudnya transgressioning now, here and now. Sekarang ini berlaku. Ya? Maksudnya dalam menaksir krisis ni, maksudnya pada masa itu, ya, kita memikirkan apa dalam konteks ni? Disebabkan dia tinggalkan saya mungkin, ya, saya ni tak cantik, ya, saya ni tak bijak, kan, ya, saya ni tak diperlukan, ya. Jadi pada masa itu dia rasa sangat down sebab dia rasa, ya, diri dia, ya, tidak diperlukan, diri dia apa tu tidak smart, tidak cantik. Ini selalunya berlaku bila kekasih meninggalkan pasangan dia lah, ya, pasangan dia berasa mungkin aku ni tak sepandai seperti yang dia harapkan, aku tak secantik seperti yang dia nak. Itulah perceraian contohnya. Perceraian selalunya pihak mangsa ataupun perempuan lah selalunya, selalu, ya, tak semestinya perempuan, ya. Selalu dia rasa apa? Dia rasa diri dia tak bagus, tak cukup bagus, ya. Dia rasa diri dia sebagai apa? Gagal menjadi perempuan atau isteri yang baik, contoh, kan, ya. Sebab itu suami dia tinggalkan dia. Itu perasaan yang berlaku pada masa itu, ya. Yang dialami pada masa itu, lebih kepada pelanggaran hak ataupun merendahkan diri, ya. Ancaman ni lebih kepada future, ya. Kalau dalam konteks time frame, ancaman lebih kepada future. Sebab kalau kita rasa terancam, benda tu dah berlaku belum? Tak. Tapi kita dah memikirkan tak? Sebab kita terima surat layar. Itu ya, anxiety. Belum berlaku, tapi risau tak pada masa tu? Risau. Takut tak? Terancam Takut. tak? Yes. So domain kognitif ni kita lihat dalam konteks here and now, dalam konteks apa? Present, ya. Dalam konteks future dan juga dalam konteks past. Ya, past ni selalunya dah berlaku. Dan bila dah berlaku dia menjadi krisis bila kita kehilangan sesuatu. Ya, kita ketiadaan sesuatu yang selalunya ada. So dah tak ada dah benda tu sekarang, yang kita benda ataupun manusia. Dan loss ni sebenarnya kehilangan manusia yang paling berat berbanding kehilangan material. Ya. Kehilangan manusia juga dalam konteks hukuman. Kalau kehilangan pet, binatang kesayangan mati, ya, dari segi hubungan tidak saya rasa sedalam, ya, hubungan kita dengan manusia. Loss ni memang akan menyebabkan banyak krisis. Dia akan pergi kepada apa? Grief, kan, ya? Grief is sehat, tetapi dia menjadi tak sehat apabila grief tu menyumbang ataupun, ya, merisikokan kita kepada kecelakaan, ya. Grief yang itu dipanggil sebagai grief yang traumatic ataupun pathological grief, ya. Maksudnya ingatan you, memory you, ya, bersama dengan, ya, individu tersayang ni terbawa-bawa, ya, atau membelenggu awak sehingga tak boleh fokus, contohnya dalam kerja tak boleh fokus, tak boleh berfikir dengan waras, ya. Pergi sana sini asyik teringatkan dia saja, teringat kalau boleh motivate you, it's good. Tapi bila teringat memang sepatutnya aku yang mati, sepatutnya kita mati bersama, dia cakap, sepatutnya kita pergi bersama. Ini yang kita takut, ya, sebab takut dia membawa kepada dia ataupun dia mencederakan sebab dia nak pergi sekali. Sentiasa datang. Dan seorang wanita, ya, kehilangan anak paling berat lah. Kalau dua, suami tak kehilangan anak. kalau dua dia, dua simptom dia. So siapa yang sangat suffer atau menderita dengan kehilangan, ya, selalunya wanita di usia berapa? Kajian banyak, ya, menunjukkan usia berapa, bukan lelaki tau. Agak-agak usia berapa? Pertengahan. Bukan dalam terlalu muda. Yes. No. Pertengahan umur bukan 30.
50-an ke atas. 50-an ke atas. Itu keterangan dia. Dia punya kehilangan dia rasa very deep sangat ya, sangat terkesan. Dari segi umur lah, dari segi gender wanita lah yang sangat terkesan bila kehilangan apa, tak dia objek ataupun manusia ke ataupun wanita lah, yang sangat terkesan. Ya. Okey. Okey, berkaitan dengan skala kognitif juga yang difikirkan di sini. Katalah siapa kehilangan kat sini. Kehilangan contohnya kalau dia depresi disebabkan doktor diagnosis mengalami kanser dah tadi. Dia kehilangan apa? Dia kehilangan kesihatan yang baik. Dia kehilangan boleh jadi kehilangan kesihatan yang baik. Dia miss sangat rasa sihat itu. Sekarang dia dah sakit ya, so dia rasa sangat menyesal kenapa tak jaga kesihatan di suatu masa dulu. Sekarang dah terlantar. Itu juga dianggap sebagai kehilangan. Ya, dari segi kesihatan dan sihat lah. Ya. Kemudian apa dari segi perlindungan ya, mungkin kematian seseorang ke, ya, kehilangan tempat kebakaran dan sebagainya boleh. Ya, kehilangan rumah, tempat tinggal dan sebagainya lah ya. So di sini kita akan tanya dengan klien kita tu based kepada krisis yang dialami. Yang saya cakap bagi contoh ni umum. So kalau dalam konteks sexual harassment, kat sini mana yang dia rasa boleh kena atau soalan-soalan yang kita boleh tanya sini? Kita boleh tanya mungkin lebih kepada kita. Baru amalan lain. Cek nama ya. By law, sexual harassment ni didefinisikan apa? Didefinisikan sebagai apa? Agaknya by law, ikut undang-undang. Perlakuan sama macam tadi ya. Perlakuan yang tidak unwanted apa tadi? Unwelcome. Unwanted and unwelcome behavior based on, you kena ingat 8 komponen ni. Based on sex, based on gender, based on colour atau racial, based on religion. Saya mention tadi sex kan? Agama, sorry. Based on religion kan? Apa lagi? Dia ada 8. Based on disability, based on genetic information, yeah? Based on nation or origin. Berapa dah tu? 7 lebih kurang, 7 atau 8. Itu by law. Itu sebenarnya adalah perlakuan yang tidak diingini, ya, unwanted and unwelcome. Maksudnya tidak dijemput, tidak diingini, berdasarkan maksudnya ya, kalau berdasar seks, you discriminate atau harass ini by sex, maksudnya jadi perempuan ya. So you discriminate dia. Kalau by religion, oh dia ni agama tertentu, you discriminate dia ataupun you harass dia. Tetapi semua ke arah seksual lah. Ya. So banyak atau sebenarnya ya, ada 8 atau 9 komponen yang mendasari sexual harassment. Tapi yang bezakan dia dengan perlakuan yang biasa yang kita panggil sebagai diskriminasi ke apa tu adalah dia ni berunsur seksual. Dia ke arah seksual. Itu je yang bezakan. Sebab dia panggil sexual harassment. Ya? Itu banyak tu sebenarnya. Sudah dikatakan semua perlakuan kita seharian ni, cuma kita tak ke arah seksual lah kan. Kata-kata kita kena hati-hati. Kita merendahkan orang, menjatuhkan maruah, menjatuhkan air muka orang. Itu sebenarnya dianggap sebagai sexual harassment, tapi bukan sexual harassment. Gangguan atau discrimination. Cuma dia tak ke arah seksual. Bezanya sexual harassment dia ke arah seksual. So itu dia. So bawahnya boleh gunakan tidak dengan apa? Kalau sexual harassment mana antaranya? Mungkin kita boleh tanya dari segi kognitif dia. Dia sangat terfikirkan tentang apa sehingga dia tak boleh fokus sebab dia rasa malu dengan apa yang berlaku. Dia rasa dia cinta diri dia. Dia rasa bersalah berkaitan dengan maruah diri ke. Dia rasa mungkin berdosa berkaitan dengan agama dia pula kan. Sebab dia rasa dia memberi ruang untuk pelaku ni sampai ke tahap ini. Konsep pendiri so dia merasa sangat ni lah kepercayaan diri dia, esteem ke diri dia sangat rendah lah. Bila mereka yang ditimpa atau diganggu secara seksual ini, memang konsep pendirinya, keyakinan dirinya memang down. Kalau dia yakin dan sebagainya, dia akan fight. Ni dia nak report pun dia takut. Dia takut. Dia takut nanti dia report, dia akan sebabnya dia akan datang balik kepada kita. Sama ketaksirannya. So macam mana nak taksir, tips dia kita boleh tengok bentuk pemikiran dan kita boleh tengok isi pemikiran. So apa dia bentuk pemikiran? Kita
Okay, saya tak mampu nak describe ataupun nak ceritakan di sini sebab masa bagaimana klien menyatakan pemikiran dengan idea tak diceritakan, keupayaan klien bercerita mengikut tuntutan, ikut sequel dan sebagainya. Mereka yang dalam keadaan krisis memang tak boleh nak ingat sequel. Bila dia berlaku, berapa kerap, ya, apa yang mula-mula berlaku sehingga membawa kepada sexual harassment. Dia susah nak cerita. Ya, ataupun senang dia kata, entah dia tak ingat masa. Sebab bagi dia menyakitkan kalau dia nak bercerita. Sangat menyakitkan, nak luka-luka. Ya? Okay. Sebab krisis ni dia next dia akan pergi kepada trauma. Ya? Kalau tak dirawat dalam kelamaan melebihi time frame tu sebulan atau 2 bulan tu dia akan pergi kepada trauma. Kalau dia ya, kalau klien ataupun ya, mangsa dia tak cope dengan baik. Ya? Okey, saya tinggalkan ni boleh. Saya bunuh diri ya. Okey, ini adalah pentaksiran seterusnya lah ya. Kita dah tengok ABC tadi. Semua ABC itu sebenarnya interrelated ya. Yang akan orang kata boleh kita terjemahkan atau kita akan melihat nanti risikonya ke arah bunuh diri atau tidak, ke arah mencederakan diri atau tidak ya. So apabila seseorang menyatakan idea untuk bunuh diri atau punya rancangan untuk bunuh diri, adalah penting menjalankan penilaian risiko bunuh diri dengan cepat. Sebab itu dalam sesi kaunseling kata ya, bukan crisis intervention. Dalam sesi kaunseling ya, bila you buat biopsychosocial form itu, sebenarnya dia boleh menaksir dia bunuh diri, dia ada tendensi nak mencederakan diri atau tidak. Seawal itu sebenarnya. So bila dia menyatakan dalam borang tersebut dan juga secara verbal, sesi itu tak jadi sesi kaunseling, dia kena tukar kepada crisis intervention. You kena settlekan ya, pemikiran bunuh diri dahulu, lepas tu baru you continue session. Mula balik nak dirempo dan sebagainya. You tengok seawal itu sebenarnya. Ya? Jangan teruskan sesi saja. Nak bunuh diri pun you teruskan sesi saja. Jangan. Itu yang salah caranya. Kena aware tu ya. So bangsa dia pun kena aware. Kena knowledge on that. Ya? So kalau ya, kita start aku nak tanya, antaranya kita tanyalah berapa lama ya mereka dah terfikir macam berapa kerap, berapa lama dah kerap tak dia fikirkan untuk membunuh diri. Sebab selalunya dia bermula dengan pemikiran tau. Ya, dia bermula dengan pemikiran, kadang-kadang selepas tu dia terus dah ya, full blown suicide, maksudnya terus terjun ataupun dia ambil apa yang sepatutnya untuk bunuh diri. Ya, dia tak ada percubaan. Dia jadi percubaan dia. Dia dah berfikir kan, dia terjun bangunan, dia hidup. Dia tak mati, dia hidup. Percubaan pula. Lepas tu dia akan cuba lagi. Dia akan cuba lagi. Dia akan cuba berkali-kali kalau betul-betul dia memang nak bunuh diri lagi. Ataupun dia dah cuba tu, sakit dia jatuh bangunan, dia tak nak cuba lagi. Dia serik dah, dia menyesal, dia risau, itu tak apa. Ya? Dia macam tu ya, tapi idea tu selalu datang dulu. Sebab daripada idea dia akan fikir bagaimana caranya, dia pun cubalah. Cuba-cuba, dia ingat kalau mati terus tak apa, dia pun dah doa, dah ucap habis semua. Dia pun terjun. Terjun sekali dia hidup, dia ingat dia mati. Dia jaga dia ingat dia dalam roh dan sebagainya. So maksudnya dia mula selalunya, bukan selalu, memang mula dengan fikir dulu. Lepas tu dia akan cuba dan dia akan betul-betul. Tapi kadang-kadang dia fikir dia akan buat betul-betul terus, tak ada percubaan. Cuma dia jadi percubaan bila dia gagal mati ataupun gagal dalam mengamalkan riwayat. Lepas tu dia cuba lagi. Ya, itu maksudnya. Ya. Kes tu dia macam tu lah, dia kata nak. Dia kata nak terjun bangunan, tapi dia tempat fikir. Kalau aku terjun mati tak ya? Iyalah macam tu jadinya kan. Dia terjun tak mati. Dah lah pantang kita tak mati. Dia tempat dia cikgu, kalau dia terjun mati dia tidak. Tu cepat fikir kan. Maksudnya dia betul-betul nak mati tak? Tidak sebenarnya. Kan? Dia masih lagi ragu-ragu tapi mungkin dia pun tak tahu. Klien saya Prof 2 kali cuba bunuh diri tapi tak berjaya. Okay, lepas tu apa dia buat? Kali pertama dia minum klorok, dapat diselamatkan. Kali kedua dia cuba gantung diri kipas. Tapi guru-guru lain nampak. Kali ketiga tu dia pasti dah sesi dengan saya. Kali ketiga tu dia cakap pada diri sendiri, saya cuba bunuh diri pun tak berjaya, mungkin Tuhan masih sayang saya. Saya nampak bila dia cakap macam tu, okeylah, Allah teruskan hidup awak.
untuk jadi lebih baik lah. Yalah, tapi dah minum klorok tu je kali aku jadi dalam badan problem dalam badan kita. Layan saya tu masih follow up dengan saya sampai sekarang. Dia boleh hijau tak ada masa dia saya simpan kat tengok dia macam adalah sakit-sakit. Tapi sekarang nampak dia dah berfungsi dengan baik. Tapi lari keluar daripada 3 dia keganasan rumah tangga dipukul. PTSD lah. Sebenarnya memang ada antaranya dia punya reaction adalah memang tak hidup. Dia tak tahan dalam perjalanan itu. Sebab dia selalunya domestic violence ni dia berpanjangan. Dia jarang berlaku dalam satu masa singkat. Masa singkat senang je. Mungkin dia ambil keputusan untuk besar, lari dan sebagainya. Tapi tidak, selalunya mereka akan bertahan. Dia berpanjangan tu. Tapi dia punya cara nak bunuh diri tu pun saya rasa bukan cadang-cadang orang berani tu minum klorok sebab dia akan ambil masa untuk rasa kesakitan tu tau dia minum unless kalau berbeza kalau you terjun tu mati yalah mati terus dan sebagainya kan tapi minum ni check up saya rasa ni orang yang betul-betul berani mati nekat tapi dia hidup ini betul lah satu khidmat Allah nak tunjuk kan dia pun dapat ciri akal sendiri nampak tu Allah nak bagi apa tu hikmah tu dengan sesiapa dia boleh bagi even orang nak bunuh diri yang kita tahu memang tak cium bau syurga dia pun boleh dapat hikmah itu sekali kan apatah lagi kita dalam keadaan sedar ni tapi selalu nak lain Doktor, Waktu minum. doktor, saya mungkin nak tambah lah. Daripada kes Dr. Baim tu saya ada klien tak jauh beza lah 2 kali cubaan. Pertama bawa kereta, dia nak terjun gawang. Yang kedua memang dia dah terjun pembangunan. Nasib baik memang ada kawan cikgu sempat tarik tangan lah kan. Jadi dia tak jatuh kepala ke bawah, punggung dulu. Jadi possibility dia hidup tu ada. Cuma bila dia dah sedar macam ni, dia pun kata macam tu lah. Dia kata dia tak sebut Tuhan, dia kata malaikat lindung saya sebab saya orang baik. Dia kata sebab dia bunuh diri tu dia nak salahkan third party lah, dia nak salahkan ketua dia yang selalu bully dia yang ini. Jadi dia kata nampak tak sekarang puan, saya memang orang baik, saya Tuhan malaikat lindung. You tengok, tapi sekarang apa yang jabatan dengan PPD buat pada ketua saya dah terjun pun orang tak buat apa-apa. Jadi yang itu pula, kalau macam tu macam mana agaknya doktor kita nak bantu dia tu? Sebab dia memang dia ada pemikiran macam tu dia selamat sebab dia orang baik. Malaikat selalu selamat kau orang baik kan, malaikat jahat kan. Kena suruh tendensi dia buat lagi ada Alang-alang dia selamat, tak nampak lagi ke aku sampai nak bunuh diri ni? Takkan, dia tak berubah lagi. Dia kononnya hantar mesej macam tu. Tapi kalau betul lah, kalau jabatan tu sendiri tak ada kena suji dia. Insaf atau menyesal. Tengok staff dia sampai macam tu sekali tapi Memang saya rasa memang teruk dah jabatan. sebenarnya memang kita dah ada tindakan dah. Even KPM pun ambil tindakan. Cuma dia sendiri, daya fikiran dia tu begitu. Maknanya peluang untuk dia lagi dan lagi tu sebab dia insight dia tak Maksudnya nanti dia akan cuba lagi maksudnya itu peranan kita. tak, cuma saya ada bernasib baik dia dah pindah ke Kedah dah. Siapa cek balik siapa Bukan ke Kuala Lumpur, ambil kes tapi dia masih dalam pool lah sekarang ni. Sebab dia jatuh tu dia crack bawah lagi. Ada pool. Alhamdulillah. Tak tidur malam dia. Tak tidur malam. Tak, maksudnya situ yelah kita mungkin lah kita rasa lega sikit dia tak ada kan, tapi dia sebenarnya Yalah, tanggungjawab sosial. Tapi insight dia tu kalau dia KL tu tadi dia tak ulang tingkah laku tersebut. Dia betul-betul learn a lesson lah from that. Maksudnya dia dah selamat jadi dia sampai dapat celik akal begitu. Selalunya orang yang dah cuba dia rasa betapa gerunnya masa terjatuh tapi ditarik. Dia sebenarnya sangat insaf tu. Dia macam orang kata dapat turning point, satu turning point. Itu turning point dia tu. Tapi kita harap nanti bila berlaku lagi kejadian sama jabatan yang mungkin adalah koruptor dan sebagainya, dia akan ulang balik tu. Dia akan buat kali ni dia nak mati betul. Betul-betul Betul-betul full blown suicide.
kita harap tidak berlaku begitu. Sebab bila suicide berlaku sebenarnya bukan klien tu saja disalahkan, persekitaran. Sementara masa kalau ada tempat kerja yang lebih banyak masa dia spend tempat kerja lah. Kalau kaunseling kesihatan mental klinikal dia kata environment has a very powerful effect. So the client ataupun environment, the power of environment. Maksudnya persekitaran. So siapa yang ada dalam persekitaran, kita lah. Lebih lagi kita yang dekat dengan masalah manusia ni kan. So kita sebenarnya perlu ada rasa rasa apa rasa kata bertanggungjawab di atas apa yang berlaku. Kena ada rasa tanggungjawab itu. Kalau kita rasa tak apa dia daripada KL ke area selamat. Saya support dia. Kita rasa sosial. Kita berdoa semuanya. Jarak doa semoga dia diselamatkan dan jauh. Bila mana tahu dia bertukar ke KL tu mampu memerlukan. Sebab mereka balik. Right. Guru besar tahu dia ada masalah. Ini masalah dia. Sebab ini Saya macam mana nak buat lah. Ini satu contoh. Sebenarnya saya nak bawa contoh real gangguan sexual assault sebab saya ada menulis monograf. Nanti dalam PMCST ada saya nak monograf. Tapi saya tak jumpa. Saya kata saya banyak sangat. Semua ada kes rape saya nak masuk. Dan selain ini adalah kes saya masa saya buat PhD. Ini lama sangat saya berikan contoh. Masa saya buat PhD, jadi ini bukanlah masalah berkaitan dengan sexual harassment. Kalau saya tunjukkan kes rape ni, klien namanya Rita, tak lupa kes tersebut dalam file saya. Itu lebih sesuai, itu sexual assault. Walaupun bukan sexual harassment. Cuba baca So macam mana nak describe situasi krisis ni dia yang awak tulis tu. Ini dia sebenarnya agak panjang sedikit. So tengok klien seorang wanita berumur 23 tahun yang belajar jurusan pendidikan. Tahun hadapan merupakan tahun terakhir dia untuk menambahkan pengajian dan seterusnya memperoleh ijazah sarjana muda pendidikan. Selama ini klien berbeza dengan kehidupan dan pengajiannya, lebih lagi dengan kajian seorang yang disayangi sentiasa di sampingnya. Kedua mereka merancang untuk berkahwin sebaik saja menambahkan pengajian masing-masing. Kedua keluarga merestui dan mendoakan kebahagiaan mereka. Namun keadaan berubah tidak menjadi seperti dirancang. 2 minggu lepas, 2 minggu lepas di krisis lah. Sebab ini buat adalah masa yang sangat menyesakan di mana klien tidak dapat mengawal tangisannya kerana merasa dirinya bodoh dan tidak berguna apabila dia dimainkan oleh teman lelakinya. Klien tidak bersemangat untuk melakukan hampir semua rutin harian dan tidak mahu sebenarnya tidak mahu berjumpa dengan sesiapa pun termasuk keluarganya kerana merasa sangat malu. Dia hanya duduk menyendiri di dalam biliknya. Ini berlaku apabila dia mendengar dari seorang bahawa teman lelakinya mempunyai hubungan dengan rakan sekuliahnya dan keduanya telah merancang untuk berkahwin tidak lama lagi. Dia begitu terkejut dan hampir pingsan bila mendengar berita itu. Dia cuba menghubungi teman lelakinya beberapa kali untuk mengesahkan berita itu, tapi teman lelakinya tidak mahu bertemu dan menghilangkan diri. Keluarga teman lelaki juga mengesahkan berita tersebut adalah benar. Hati sangat terluka dan kecewa dan merasa seluruh kehidupannya musnah biasanya mendengar berita itu. Segala impiannya hancur dan hidup tidak bermakna lagi untuknya. Sehingga kini klien hanya menyendiri, menangis, bersedih. Rakannya cuba membantu dengan membawanya berjumpa dengan ayah. Ini krisis. Ini krisis lah. Tentang dia ada curang. Ada hubungan dah hampir nak kahwin. So ini saya buat tempoh 30 hari. Ini memang assignment PhD saya. Masalahnya pun masalah kerajaan ni. So domain efektif di sini saya describe sedih dengan murung ni yang utama di primary ni klien tidak, so apa dia punya situasinya ataupun buktinya, klien tidak dapat mengawal tangisan, memandang rendah dirinya dan murung. Ni saya ambil dari cerita tadi lah. Kemudian dari segi domain marah, benci ataupun benci lah, bermusuh di sini. Ini secondary. Yang kedua lah sebenarnya klien membenci dirinya, berasa bodoh kerana terlalu mencari teman lelaki, sangat marah dengan kecurangan teman lelaki, marah dirinya, teman lakinya kerana memalukan keluarganya, marah pada dirinya dan teman lakinya. Kalau dari segi marah dan bimbang, ataupun bimbang kat sini, ini yang ketiga yang paling kurang tenat lah. Klien dipenuhi dengan rasa marah, bimbang tentang apa orang akan kata kepadanya dan juga kepada keluarganya dan kawan-kawan yang tahu akan hubungan sebelum ni. Dia rasa sangat sangat bimbang orang tahu tentang dia dah. Yang curang. So skala di sini saya letak 8, kerosakan tinggi.
Macam mana saya decide based on this. Tapi masa saya andai saya ni, saya dipanggil oleh pesara lah. Pesara tadi dah biasa lah tu okay. Tapi somehow you tunjukkan macam mana you apa tu rate ataupun you assess dia. Okay. Ada saya tengok contoh yang dalam saya tengok dalam Google lah baru ni saya belajar tahu bila ni lama ni masa ni lama sebenarnya. Dalam Google dia tak tulis macam ni. Saya Google sini, saya tengok dia tulis sini sedih. Kemudian sini marah, dia ulang balik. Itu sangat ringkas, saya tak buat begitu. Bila saya diajar, cara saya suruh saya describe sikit keadaan tersebut berdasar kepada crisis event tu tadi. Sama juga tadi, saya describe dah sikit. Jangan lagi boleh je tulis marah, boleh tulis bimbang. Tapi make sure bimbang tu mana, you dapat bimbang tu daripada cerita klien mana. Quote dia punya dialog ataupun perkataan nanti. Jadi cerita pada dia. Domain kognitif, pada masa kini, pada masa itulah, transgresi ni yang utama, primary, sentiasa menyalahkan diri sendiri atas apa, maksudnya dari segi pemikiran, di sini saya letak dia sentiasa menyalahkan diri atas apa yang berlaku pada masa itu, merasa diri bodoh, tidak baik dan sebagainya, tidak berguna dan tidak bernasib baik. Dari segi kehilangan, dia kata dia hilang hubungan yang penting dan bermakna, hilang kepercayaan terhadap orang, terutamanya lelaki. Hilang kepercayaan. Dari segi ancaman, dia kata dia takut apabila memikirkan dirinya dan bagaimana dia berhadapan dengan keluarga orang sekeliling sebab dia malu. Dari segi kognitif, ini saya connectkan dengan fizikal, psikologikal, hubungan moral spiritual. Hubungan fizikal sini, hilang selera makan, gangguan tidur, maksudnya ada pola makan tidur terganggu, tidak menghiraukan tentang keterampilan fizikalnya, tak menguruskan diri sangat. Dari segi keperluan psikologi, susah nak tumbuhkan perhatian, hilang minat terhadap semua perkara, pemikiran pun obses dengan perasaan yang berlaku pada masa itu. Keperluan hubungan, dari segi hubungan, dia mengasingkan diri lah, tiba dengan keluarga pun dia tak nak jumpa dan sebagainya. Dari segi keperluan moral spiritual, integriti pribadi, nilai maruah sangat terganggu. Dia rasa malu lah bila terasa dia curang, tak dapat nak meneruskan perkahwinan semua, dia rasa macam tercabar lah. Maruah dia, nilai diri dia, maksudnya dia nak pasangan yang setia. Sepatutnya dia setia, dibalas dengan kesetiaan. Itulah sepatutnya, tapi tidak berlaku. Okay. Kerosakan tinggi, jadi total score tinggi sini 24 berapa? Tinggi, saya letak tinggi di sini. Sebab cara saya kata tunjukkan krisis, saya tunjukkan lah. Pada masa itu saya tunjukkan. So di sini kerosakan tinggi. Ini interpretasi saya. Sudah banyak buat interpretation ataupun sebab assignment Pada pemerhatian saya, klien tidak mobility, maksudnya immobile dan juga instabil ataupun disequilibrium lah yang tidak begitu seimbang. Kerana klien menderita daripada keburukan dan kejutan yang tenang disebabkan kecurangan seorang yang sangat disayangi dan percayai. Sebenarnya hubungan itu sangat penting dan bermakna kerana ia memberikan kekuatan hidup kepada klien lah. Klien hilang arah apabila hubungan itu terputus dan berasa sangat malu dengan keluarga dan rakan. Berdasarkan pemerhatian yang pentaksiran di atas, klien memerlukan intervensi krisis. Sebab skor pun tinggi 24. Klien berada dalam keadaan terkejut, tidak percaya, menarik diri dan sebagainya. Oleh itu, klien memerlukan bantuan untuk mendapat kawalan diri, self-control sebelum klien benar-benar rasional untuk meneruskan alih tuju kehidupannya selepas peristiwa traumatik. Jadi bila 24, saya tak ada skor sini. Ada tak saya nyatakan skor? Oh ya, di atas tadi yang dia. Kalau 24, kau nampak 24 berada di sini dalam tahap keterdatan yang tinggi. Jadi pelibatan kita atau style kita adalah directive. Maksud kita mengarah. Kita mengarah dia buat apa yang perlu dibuat, yang perlu dilakukan dan sebagainya. So, pendekatan atau intervensi yang sesuai adalah intervensi krisis. Ini memang betul-betul intervensi krisis sebab skor tinggi. Kalau skor dia within this range, ini boleh jadi intervensi krisis atau konsultansi bergantung. Ini pendekatan kolaboratif. Kalau skor within this. Kalau skor 3 hingga 12 tak ada apa. Ini ketenangan rendah, boleh guna counselling. Tak kira lah counselling trauma ke counselling krisis ke counselling yang conventional. Nampak tak? Macam mana you interpret your score kat situ. Lepas tu bagaimana you nak baca
Ya, sama ada nak guna style directive atau non-directive atau collaborative. Dan satu yang sangat penting, dia menentukan intervensi you. Kaedah rawatan mana yang sesuai? Kaedah rawatan berbentuk intervensi krisis ke atau kaedah rawatan berbentuk sesi counselling? Ini sangat penting. Ataupun motivational interviewing, MI, ataupun bimbingan psychoeducation dan sebagainya, psikoterapi. Ini sangat penting sebenarnya. Melalui assessment ni kita dapat tentukan kaedah rawatan yang mana yang sesuai, sebab salah rawatan sebenarnya akan re-traumatize ataupun memudaratkan klien kita. Ingat counselling ni boleh memberi impak yang besar antara sebenarnya bila saya tulis buku trauma ni, saya jual buku tu dah habis, saya tak restock. Selalu saya bawa tak sempat betul. Bila you buat sesi counselling, dia boleh membawa kepada impak yang besar di mana menentukan hidup mati klien sebenarnya. Saya tulis dalam buku dia nak menunjukkan betapa pentingnya counselling ni ataupun betapa pentingnya profession counselling ini, niche kita ni. Impak hidup dan mati. Kenapa hidup dan mati? Kerana kenapa boleh mati sampai sebab dia boleh melalui krisis ni dia boleh develop kepada kecerahan mental lain. Yang paling dekat adalah PTSD. PTSD salah satu simptom ni bila terdak dia boleh membawa kepada mencederakan diri. Mencederakan diri itu mati. Sebab itu saya kata boleh membawa antara hidup yang lebih baik ataupun mati. Dan satu lagi krisis ni, saya rasa dulu saya dah ulang, siapa yang dalam BKSMC ingat tak proverb, Chinese proverb? Apa tu? Krisis tu membawa maksud apa? Ada dua maksud. Ramai yang dah ikut BKSMC pertama tu saya tanya. Siapa ikut? Tak tahu. Ada pula tanya, siapa tu? Siapa murid dia? Krisis ni membawa dua maksud, apa dia? Maksud tu apa? Saya boleh bagi clue. Satu positif, satu negatif. Itu clue dia. Apa dia? Satu positif, satu negatif. Apa dia? Perkataan yang betul. Yang positif apa, yang negatif apa? Dah banyak kali dah saya bagi dah. Tak ada, bukan ini. Cuba tekan lagi, sikit lagi. Bagus. Dah nak betul tu. Buku dia tu tulisan Chinese saja. Dia tulis tulisan Cina tu, buku tu. Itu yang maksud dia, tak dia punya gambar buku. Cuba Google buku James and Gilligan on crisis intervention. Ada tulisan Cina lagi. Itu yang menunjukkan dua maksud krisis itu. Itu apa? Siti tak ingat. Siti tak ingat. Itulah. Yang pertama, yang positif adalah opportunity. Yang negatif apa? Saya dah sebut tadi, you cakap tentang suicide apa? Danger. Maksudnya krisis juga didefinisikan sebagai turning point. Turning point during ataupun at critical point. Kenapa? Sebab peristiwa yang berlaku tu dipanggil sebagai critical incident. Critical incident ni maksud peristiwa penting berlaku. Kalau peristiwa tu tak penting, mana yang menyebabkan kita krisis? Kan? So peristiwa tu sangat meaningful, tapi you tak boleh nak cope. Sebab semua yang ada tu tak mencukupi untuk cope dengan kejadian yang berlaku pada peristiwa penting yang telah kematian seorang. Apa peristiwa penting tu? Apa peristiwa biasa mana ada menimbulkan krisis? Tapi you boleh tak bangun semula, jadi seseorang lebih berdikari, seorang lebih berani. Sebab dia tahu dia di sana yang pergi tinggal, kita pun tak tengok kita collapse ke, down ke, jatuh dan sebagainya. Ada orang fikir macam tu kan, dia tak tengok aku satu, aku semua okey, aku nak bangkit. Aku akan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun dia tiada, aku akan jalani hidup dengan lebih baik, lebih bermakna. Itu opportunity.
opportunity, peluang untuk you be someone else, new. New tapi maksudnya dalam konteks lebih baik lah. Bukan tukar identiti, tak, tapi orang yang lebih baik. Jangan ingat you tukar identiti, jangan, itu tak sihat. Jadi soal lebih berani selalunya lah, lebih strong lah selalunya, lebih percaya diri sendiri. Sebab itu kita ada satu bidang yang baru practice sebagai PTG, Post Traumatic Growth. Dia bukan resilient. PTG ni maksudnya mereka, syaratnya adalah mereka mesti ditimpa peristiwa traumatik, mereka accept, redha dan mereka bangkit, dia bounce back. Bangkit, sebangkit bangkit menjadi seorang yang sangat-sangat berjaya. Ramai orang yang gagal ramai. Post traumatic growth. Ini satu bidang bukan baru, dah lama dah. Tapi satu area yang besar untuk dikaji. Growth, GR, Jadi maksudnya you jadi lebih teruk sebelum krisis berlaku. Ataupun you end up di rumah sakit jiwa, you end up perjalanan ke apa lagi? You end up apa menyendiri, benda rumah, kat hutan seorang-seorang duduk dengan binatang dan sebagainya. Itu tak bagus. Tapi kalau dia binatang, maksudnya jadi lebih teruk sebelum ditimpa krisis. So ingat tu, ni Chinese program memang James and Jean punya buku bukan saya. Apa jam boleh? Dan banyak di kod sehingga dia menjadi salah satu definisi krisis. Tengok berapa, tengok awak ni guna berapa. Krisis juga sebenarnya merisikokan kita danger lah. Membahayakan kita. Krisis adalah satu turning point untuk kita buat important decision making, important judgement. Selain daripada krisis tu, kata apa krisis ni sebenarnya dia berkait dengan stres. Stres ni adalah reaksi dalaman kita bila ada sesuatu berlaku, reaksi dalaman kita akan activate apa? Neurotransmitter dan juga hormon akan activate sympathetic nervous system kita untuk dia merangsang apa? Fight or flight response. Ini stres lah dalam konteks medical atau clinical fight kita. Bila ada fight and flight response ini yang bagus, sama ada kita nak tidak nak melawan ataupun kita nak lari. Perlu ada ni. So itu yang dia activate adrenaline apa semua, cortisol dan sebagainya. Walaupun itu hormon stres yang tak baik, tapi dia perlu untuk activate fight and flight response tu. Dalam kadar yang seimbang, dalam kadar yang sedikit, stres yang sedikit diperlukan. Tapi bila kadar banyak, hormon tu tadi, especially cortisol, bila dah banyak, dia akan rosakkan organ dalaman badan kita. Itu yang kita sembelit lah, kita otak kita tense lah, kita angin dalam perut lah, apa lagi? Kita rasa loyo nak muntah lah. Sebab hormon stres dah berlebihan. Tapi sedikit perlu untuk activate fight and flight response. Supaya kita akan berhadapan ataupun sekurang-kurangnya menyelamatkan diri. Pak, go fight and flight ni, tiba-tiba bangunan runtuh. Automatik you lari tak? Takkan runtuh tengok je kan? Lari kan? Ini semua kerja-kerja neurotransmitter tu. Tapi semua berlebihan lah bila kita akan rosak lah, maksud dia akan mendatangkan penyakit dan juga bahaya. So sama juga dengan krisis tu lah. Krisis tu macam tu lah. Kalau berlebihan sampai kita tak boleh cope, itu yang kita terduduk tu. Okey, itu saja untuk topik ini. Saya akan sambung tadi sama lagi. Pukul 1. Ya. Kejap saya tak